Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah pagi ni cikgu nak share lagi lanjutan dan kesinambungan fizik KSSM tingkatan 5. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat meneruskan dengan tajuk terakhir dalam silibus kita, iaitu bab yang ketujuh fizik kuantum. Satu bab yang baru, satu bab yang agak berat sebenarnya untuk diterangkan, sebab ia merupakan fizik moden, fizik moden. So tanpa buang masa, kita terus pada perkara 7.1, iaitu berkaitan dengan teori kuantum cahaya. Okay, so apa yang murid kena tahu pada pagi ini berkaitan dengan pembelajaran kamu adalah berkaitan dengan standard pembelajaran yang kita cuba capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan latar belakang pencetusan idea teori kuantum. Kita akan tengok nanti sejarah, ada fizik klasik dan fizik moden, kita akan tengok nanti. Dia menyatakan maksud kuantum tenaga. Seterusnya menerangkan sifat kedualan gelombang zarah dan menerangkan konsep foton. Seterusnya kita lihatlah beberapa contoh, 3 contoh kalau tak silap yang cikgu sediakan berkaitan penyelesaian dan penggunaan formula E sama dengan HF. Ada lagi formula yang lain seperti E sama dengan E sama dengan HF, dengan P sama dengan NHF lah. Jadi kita akan gunakan dan selesaikan pada hari ini. Untuk memahami tajuk ini dengan baik, kita kena baca perlahan dan baca berulang-ulang kali lah untuk melihat kesinambungan sejarah dengan silibus yang perlu kita tahu. Okay, jadi kita teruskan dengan slide yang pertama. Okay, dekat sini kamu jumpalah, sebenarnya ada dalam buku teks kamu tu sedikit informasi. Kefahaman berkaitan dengan fizik kuantum ni sebenarnya telah membantu para penyidik di luar sana untuk mencipta sistem komputer yang canggih, di mana kita dapat guna pada hari ini. Di mana komputer yang tercipta pada hari ini adalah mempunyai memori yang besar, ROM, dan kelajuan pemprosesan yang amat pantas, iaitu RAM lah, RAM and access memory. Dan perkembangan penciptaan ini dapat melahirkan pakar komputer lah, ramai pakar-pakar komputer di dunia pada hari ini dan juga pakar-pakar fizik yang kita lihat pada hari inilah. Pakar fizik ni kalau tak silap cikgu, ramai juga daripada negara India, dan juga begitu juga dengan pakar komputer lah. Jadi ini adalah kesan daripada fizik kuantum. Untuk lanjut, untuk lebih menarik ataupun lebih kita rasa macam nak tahu lebih lanjut, kita boleh rujuklah QR code yang cikgu sediakan tu. Ada 2 tu, boleh lihatlah berkaitan dengan apa yang ada di dalam QR code itu. So teori kuantum cahaya ni, kalau kamu lihat dalam slide yang cikgu sediakan ni, ini adalah slide yang biasa kamu jumpalah di dalam tajuk gelombang, dalam tajuk gelombang, di mana ini adalah spektrum elektromagnet, spektrum elektromagnet yang selanjar. Selanjar ni adalah berterusan lah, berterusan, maksudnya panjang tu berterusan. Contoh kalau kita lihat dekat sini, daripada 10 kuasa negatif 11 sehinggalah 10 kuasa 4. Dia kesinambungan lah. Jadi kamu akan nampak kaitan dekat sini. Panjang gelombang semakin besar ke kanan, kamu nampak ni, panjang gelombang semakin besar semakin ke kanan, tetapi frekuensi semakin tinggi apabila ke kiri. Kamu nampaklah dia punya perbandingan antara panjang gelombang di bahagian atas dan di bahagian bawah ini berkaitan dengan frekuensi, perbandingan antara sinar gamma sehinggalah gelombang radio. Yang atas ni gelombang lah, ini adalah corak gelombang, perwakilan yang kamu nampak dekat sini. Gambarannya jelas sangat, berkaitan dengan frekuensi
Semakin ke kiri, so frekuensinya semakin tinggi. Jadi corak dia, kalau nampak amplitude ni runcing, corak amplitudenya runcing kecil. Tapi kalau semakin ke kanan, frekuensi semakin lemah. Jadi gelombangnya mempunyai amplitude sama, cuma corak dia lebih lebar. Coraknya lebih. Jadi kamu dapat perhatikanlah perbandingan antara pattern gelombang ini yang mempunyai frekuensi yang semakin rendah di sebelah kanan dan frekuensi yang semakin rendah di sebelah kiri. Kamu boleh lihat dekat sini. Okey, dan di sini dinyatakan juga cahaya nampak. Cahaya nampak ni yang ada dalam kehidupan lah, yang kita biasa guna dalam sains program model belajar, di mana kita analiskan kepada 7 ni. 7 jenis gelombang yang kamu nampak dekat sini. Spektrum ini terdiri daripada 7 jenis gelombang yang mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk cahaya nampak. Cahaya nampak ni pun kalau kita nampak kat sini, panjang gelombang ni dinyatakan semakin ke kanan semakin besar lah, semakin besar. Inilah yang kita nampak dalam kehidupan seharian. Sebab tu kita panggil cahaya nampak. Yang biasa kita nampak ni lah, tetapi yang lain ni kita tak nampak. Okey, semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. So saya highlightkan perkataan semua, nanti kita tengok. Dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung pada suhu objek. Di mana objek yang sejuk, frekuensinya rendah. Contoh gelombang radio dan gelombang mikro. Untuk objek panas yang mempunyai gelombang frekuensi yang tinggi, contohnya adalah cahaya tampak dan juga sinaran ultra ungu. Kita nampak tadilah. Ini ada berkaitan dengan suhu. Jadi jasad hitam pula merupakan satu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Dia serap, dia tak pantulkan, dia serap. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal. Termal ni maksudnya haba, haba, bergantung pada suhunya juga. Sinaran yang dipancarkan berbentuk spektrum telanjang dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam. Ni bagi murid barulah, ilmu baru bagi kamu berkaitan term-term atau istilah yang perlu kamu hafal dalam fizik. Ini yang paling penting, jasad hitam ni boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang dikenakan kepadanya dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Seterusnya kita akan lihat dekat sini satu spektrum. Satu spektrum berkaitan dengan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Kita akan nampak ni keamatan tinggi, tetapi apa yang berlaku semakin ke kanan, panjang gelombang ni kita lihat semakin pendek lah. Apa yang kita nampak dekat dalam graf ini adalah menerangkan, kalau kita tengok dekat sini, fenomena apabila suhu suatu objek meningkat. Fenomena apabila suhu suatu objek meningkat ni sebenarnya kamu boleh nampak dalam kamera. Aplikasi kamera kita boleh set yang canggih-canggih tu, kita boleh main dia punya kita panggil apps dalam komputer tu, kita boleh adjust warna-warna tu lah. Ni situ ada dalam kamera, ada juga dalam kamera. Tapi hari ni kita nak cerita berkaitan dengan fizik, lebih kurang saja, lebih kurang. Itu untuk gambaran awal kamu. Sebab kamu akan nampak nanti kat situ 7,000, 5,000 berkaitan dengan warna. Tapi yang kita nak lihat ni graf keamatan melawan panjang gelombang. So apabila suhu tu meningkat, apa yang berlaku dekat sini kepada objek yang bertindak sebagai pemancar hitam tadi, so apa yang berlaku adalah kita akan nampak ni 3 jenis jasad hitam. 3 jenis jasad hitam. Kita nampak satu kat sini lah. Ada 3, 1, 2 dan juga 3.
1, 2 dan 3 bintang biru, bintang putih dan matahari serta bintang merah mengikut suhu yang berbeza. Sudah pasti suhu yang amat tinggi lah. So apa yang berlaku, lazimnya setiap lengkungan graf untuk spektrum jasa hitam adalah sempit. Di sebelah kiri ni, yang belah kiri sempit berbanding dengan sebelah kanan, di mana bahagian kiri ni mempunyai panjang gelombang yang pendek dan berfrekuensi tinggi, ultra ungu ke kiri ni. Pada suhu semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Ini berkaitan dengan sedikit penjelasan berkaitan dengan graf keamatan melawan panjang gelombang. Ini itu logik lah. Kalau kita sebagai seorang yang biasa dengan matematik, kita akan boleh mentaksir graf ini dengan baik. Itu ilmu yang diintegrasikan di dalam subjek fizik, iaitu ilmu matematik. Sebab tu dalam bab 1 fizik kita ada berkaitan dengan tajuk yang disusun dalam silibus TSSM ini. Tajuknya berkaitan dengan apa belajar, kalau belajar ingat, tingkatan 4. Kalau dulu KBSN kita panggil tajuk tu adalah pengenalan fizik. Pengenalan fizik dululah. Tapi dalam KSSM ni kita ada tajuk yang amat penting, iaitu penyiasatan saintifik, yang juga ada di dalam tajuk KBSM pada suatu ketika dahulu. Itu kemahiran mentafsir graf. Okey, kita lihat contoh jasa hitam. Kita lihat contoh jasa hitam yang ada dalam kehidupan seharian. So, image termografik sebuah kereta. So, kita kena pakai satu alat khas. Dan kita akan nampak haba ni. Kalau kamu pernah lihat cerita Terminator, Terminator dan Predator. Terminator ada, Predator pun ada. So, badan kita mempunyai haba. So, apabila kita melihat dengan alat haba, kita akan nampak gambaran seperti ini. Sama penglihatan yang ada pada mata ular. Pada penglihatan mata ular, dia mengesan haba. So, inilah yang sebenarnya kita nampak. So, yang merah ni menunjukkan haba lah, panas. Layar dan ni strobe. Strobe yang ada cahaya. So, maksudnya kawasan merah ni adalah kawasan panas. Ini pula melukai elemen pemanas ketuhar, warna merah ni, dan juga sinaran terma dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. So, begitu juga dengan manusia. Manusia pun kita boleh, kalau kita lihat menggunakan alat khas, kita akan nampak suhu badan kita. Kita akan nampak suhu badan kita. So, untuk lebih lanjut, kita boleh imbaslah QS ni. QR scanner ni. Kita teruskan. Kita masuk pada teori fizik kuantum. Agak panjang sedikit dekat sini. So, cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada caj elektrik. Itu yang kamu faham dan belajar sebelum ini. Dalam bab elektrik pun kamu dah nampak, bab gelombang pun kamu dah belajar. So, kita boleh gabung jalinkan ilmu ini. So, apa yang berlaku dapatannya adalah dalam suatu objek yang panas, kita jumpa tadi, elektron bergetar dengan lebih pantas, dengan gerakan yang rawak, menghasilkan cahaya. So, apabila semakin panas, getaran elektron menjadi lebih agresif, menjadi lebih tenaga dan lebih banyak cahaya yang akan terpancar. Elektron dalam objek panas akan bergetar dengan suatu julat frekuensi yang selanjar. Menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Jadi, frekuensi getaran elektron yang juga tidak mempunyai had. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Maksudnya boleh lebih tinggi. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron tadi boleh mencapai nilai yang tinggi yang tidak terbatas. Dan sebenarnya secara logiknya dia mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi lah. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen yang melibatkan sinar jasa hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang tadi yang kamu nampak,
tapi ini khusus untuk jasad hitam. Keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Dalam teori klasik tadi, semakin ke kanan panjang gelombang makin bertambah, tetapi keamatan semakin berkurang. Itu dalam fizik klasik, tapi tidak berlaku di dalam fizik moden dalam fizik moden yang kita nak nampak nanti. Yang kita nampak tadi dia bercanggah, dan pencanggahan ini menghasilkan satu teori fizik kuantum yang saya kata bab yang kita cuba belajar ni adalah fizik moden. So kita akan masuk pada fizik kuantum. Inilah sejarah perkembangan teori kuantum dan teori klasik. Perlu juga kita tahu apa yang berlaku dalam teori klasik dan seterusnya dalam teori kuantum berkaitan dapatan-dapatan tokoh ahli fizik ni lah. Kalau kita lihat Isaac Newton telah disusun mengikut tahun ni, cukup menarik. Kalau kita lihat dekat sini, untuk Isaac Newton telah mengurai cahaya sebagai satu aliran zarah. Kemudian tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasaan cahaya kerana membuat kesilapan untuk penengan kelanjuran cahaya dalam kaca dan udara. Ini kita jumpa dalam tajuk cahaya dan gelombang lah, ada eksperimen mudah. Kemudian bagi Thomas Young pula, yang kita biasa dengar dalam sains menengah rendah, dui celah Young yang juga menyebabkan tajuk cahaya dan juga gelombang. Ada eksperimen ini. So menjalankan eksperimen dui celah pada tahun 1801 menunjukkan cahaya bersifat gelombang. Batasannya tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Untuk model atom Dalton pula mengatakan jirim terdiri daripada zarah asas yang tidak boleh dibahagi, yang dikenali sebagai atom. Unsur yang sama punya jenis atom yang sama. Ini dalam sains tingkatan 1 kita dah belajar. Tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya dan juga atom bahan. Manakala J.Z. Thomson yang paling glamour ni, model atom menemui zarah subatom bercahaya negatif yang dipanggil elektron pada tahun 1897. Ni paling glamour lah model ni. Dan mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji elektron. Selepas dia menemui subatom itu dan dia membuat satu eksperimen. Batasannya tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Ini kalau kita baca sejarah, kita akan untuk ahli-ahli fizik ni kita lebih faham lah. Tapi ini adalah rumusan, dan di bawah ni ada nyati disertakan dengan QR. Untuk ahli-ahli fizik ni kita boleh scan lah untuk mengetahui lebih lanjut sejarah mereka. Untuk fizik kuantum, inilah mereka yang terlibat daripada Planck, formula Planck yang biasa kita dengar. Albert Einstein kita biasa dengar E sama dengan mc square. Niels Bohr, kita ada model atom. Kita ada Louis de Broglie ni panjang gelombang. Ni pengalaman cikgu sebagai guru murid yang belajar fizik dululah. Semua ni cikgu jumpa. So Planck ni diperkenalkan idea kuantum dengan tenaga yang diskrit. Gelombang elektromagnet dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit yang dikenali sebagai kuantum tenaga. Kuantum tenaga ni sebenarnya tenaga yang tergantung dalam gelombang. Nanti kita akan tengok dalam slide yang cikgu tunjukkan sebelum ini, selepas ini. Tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Keamatan sinaran adalah rendah bagi gelombang berfrekuensi tinggi. Tapi kalau kita tengok jadual yang fizik klasik tadi, keamatan tinggi, panjang gelombangnya pun berada di tengah-tengah. Maksudnya yang dikata sebelah kiri itu sempit, sebelah kanan tu dia lebih lebar kan, yang membawa masuk selanjak. Ini ada kaitan jugalah sebenarnya ada dapatan daripada pengembangan antara teori klasik tadi. Kemudian memperkenalkan konsep foton
di mana foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Teori foton Einstein berjaya menjelaskan kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Teori Einstein ni amat besarlah, amat besar. Untuk Bohr, dia menerangkan spektrum garis atom hidrogen. Kemudian elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu sahaja. Pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah memancarkan foton. Ni yang saya kata dalam fizik moden, dalam diterangkan dengan lebih jelas berkaitan dengan foton ni. Tapi dia bermula daripada tenaga tinggi kepada tenaga rendah. Akhir sekali, Louis de Broglie ni berkaitan dengan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang. Kemudian idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang bagi cahaya dan semua zarah seatom. Inilah yang paling penting yang kita nak lihat pada hari ini, teori ataupun sifat kedualan gelombang zarah. Okay, kita tengok dekat sini, kita ada kuantum tenaga yang diberi contoh dekat sini, ditunjukkan pada kamu dalam buku teks pun ada, berkaitan dengan spektrum selanjar dan juga spektrum garis pada muka surat 228 kita nampak ni. So, apa yang kamu nampak dekat sini adalah sebenarnya spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma. Ni kita dah buat eksperimen pelangi tu, di mana dia akan menghasilkan 7 warna cahaya tampak. Spektrum tersebut mempunyai julat panjang gelombang 400 nanometer sehingga 700 nanometer yang kamu nampak ni. Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan di antara setiap jenis warna cahaya di spektrum tersebut. Maksudnya continuous, tak ada satu gap pun yang memisahkan antara padanan-padanan warna yang kamu nampak. Maksud tidak ada gap, tak ada luang-luang kosong. Jadi dia selanjar, berterusan. Manakala spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Kamu nampak dekat sini Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai petunjuk bagi mengenal pasti kewujudan suatu unsur. Maksudnya dia dipatentkan. Dianya dipatentkan. Maksudnya contoh yang pertama ni, katakan atom A. So, bila dia buat satu uji kaji, patternnya seperti ini. Jadi, dibandingkan dengan logam yang baru kita jumpa tu, oh, ini adalah atom A contoh. Ataupun atom baru yang telah dibuat penemuan. Ini dalam fizik ni banyaklah kita buat carta-carta yang merujuk atau memudahkan proses pengenalan lah. Kalau dalam bidang perubatan kita panggil forensik lah, ala-ala forensik. Okay, seterusnya kita lihat dekat sini. Oh, sebelum tu spektrum garis daripada lampu gas merkuri yang panas ni. Spektrum garis ni untuk merkuri yang dipanaskan sebelum cikgu terlupa. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Sama jugalah, cuma dia buat asingkan mengikut warna spektrum ungu, biru, hijau, kuning dan jingga. Daripada jadual tadi, daripada panjang gelombang tadi, dipisahkan mengikut warna. Lebih detail dan kita lebih jelas nak baca lah. Frekuensinya 7.41 kali 10 kuasa 4 Hz, tinggi. Manakala tenaga dia 4.91 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Bila negatif ni kecil lah, tetapi tenaga tu wujud dalam gelombang. Dan seterusnya lah sehingga kuning jingga 5.1910 kuasa 14 Hz. Dan untuk kuantum tenaga 3.44 kali 10 kuasa negatif 19 Joule.
So kita pergi pada kuantum tenaga. Ni yang cikgu kata ni. Apa masuk paket ni? Okay, kalau cikgu boleh lukis sedikit kat sini. Okay, ni contoh gelombang. Contoh gelombang. Dalam ni sebenarnya ada lagi. Macam mana cikgu buat dia macam ni ni, yang ni dipanggil tenaga ni, paket tenaga. Ni dalam sampul gelombang ni ada gelombang. Ni yang dipanggil paket tenaga. So paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Maksudnya berubah-ubah Paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Menurut teori kuantum Max Planck, tadi kita jumpa kan Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Ini yang cakap tadi, dia terhasil daripada, kalau kita panggil daripada keamatan tinggi kepada tenaga keamatan yang rendah, menghasilkan tenaga foton lah. Kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton adalah berkadar terus. Foton ni merupakan kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan dan tenaganya berkadar terus dengan frekuensi panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga, dan dapat dirumuskan di sini E sama dengan HF. E adalah tenaga foton, H adalah pemala Planck, 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. Dan manakala F, simbol yang biasa kamu jumpa, iaitu frekuensi. Kita tengok contoh satu. Bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dan foton cahaya 750 nanometer. Langkah pertama, kita membuat kenal pasti masalah. Tenaga yang kamu jumpa di situ 400 nanometer dan 750 nanometer, untuk dua jenis foton ini. Kemudian langkah kedua, kenal pasti maklumat yang diberikan. So pemala Planck 6.63 kali 10 kuasa negatif 4, laju cahaya dalam vakum 3 kali 10 kuasa 8 meter per second, dan panjang gelombang tadilah 400, dan nano ni mewakili imbuhan lah, iaitu 10 kuasa negatif 9. 400 kali 10 kuasa negatif 9, 750 kali 10 kuasa negatif 9. Kemudian untuk yang ketiga, rumus yang terlibat, kita ada E sama dengan HF yang utama, yang merungkai berkaitan dengan laju cahaya. Kita ada C sama dengan F lambda. C dengan, sebelum ni kita ada V lah. Sebenarnya kita dalam tajuk gelombang kita ada V sama dengan F lambda. Dalam gelombang kita ada V sama dengan F lambda. Ini hal laju gelombang. Tapi C ni merujuk pada hal laju cahaya. Ditukar sajalah V tu kepada C. So kita gabungkan dua formula ni. So kita akan dapat AC bahagi dengan lambda. So untuk tenaga satu, kita gunakan formula tadi, kita akan dapat 4.97 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Dan tenaga 2 dengan panjang gelombang 750 tu, kita akan dapat 2.65 kali 10 kuasa negatif 19. Jadi apa yang kita nampak dekat sini adalah, kita boleh cakap dekat sini tenaga satu lebih besar, ke kecil. Kalau negatif ke kiri kan, maksudnya lebih kecil. Hati-hati sebab dia negatif, maksudnya 4.97 ni lebih kecil daripada 2.65 kali 10 kuasa negatif 19. So rumusannya, semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. So kena faham ni, tenaga foton yang besar dekat sini adalah untuk yang ni, 2.65 kali 10 kuasa negatif 9, bukannya 4.97 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Sebab dia pada kedudukan negatif. Negatif ni semakin hampir kosong, ianya semakin besar nilai dia. So kena hati-hati. So kita nak lihat sifat kedualan gelombang zarah. Sedikit sejarah, dan kita kena baca berulang kali baru nak faham sebenarnya.
Seniran elektromagnet yang kamu telah faham adalah ianya bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan juga interferon. Ini kamu telah belajar dalam gelombang dan boleh diadaptasi lah. Manakala guli, guli dikatakan sifat zarah kerana memiliki momentum. Apabila dia bergerak tu, dia memiliki momentum, iaitu P sama dengan mv dan tenaga kinetik setengah mv kuasa 2, dan boleh berlanggar di antara satu sama lain dan juga dinding bekas. So pada tahun 1924 de Broglie ni dibaca de Broglie. Dia kata de Broglie. Ni cara bacaan lah. So mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun secara eksperimen, zarah yang mempunyai jisim yang besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri gelombang. Louis de Broglie ini meramalkan ciri gelombang boleh ditunjuk oleh zarah ringan, contoh elektron. Beliau menyatakan hubungan antara momentum suatu zarah P dengan panjang gelombang adalah seperti berikut. Ini formula yang diungkap oleh de Broglie lah. Ini P ni pemalar Planck. Lambda sama dengan H P. H adalah pemalar Planck. P adalah momentum zarah lah. P adalah momentum zarah dan P ni momentum adalah mv lah, tak ada lain. Kat bawah pun ada dinyatakan. So semakin besar momentum, semakin besar momentum, semakin pendek panjang gelombang. Okey, ni tadi kita nampak sebelum tadi kita nampak dalam pengiraan, semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi tenaga foton. Jadi disebabkan nilai H adalah sangat kecil, kali 10 4 tu betul, terlalu kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Ni kekangan ataupun dapatan yang dibuat oleh de Broglie berkaitan dengan jisim yang mempunyai jisim yang lebih besar. Okey, pada tahun 1927, sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. So, gambar 7.2 sebenarnya merujuk pada gambar yang warna hijau ni. Dan 7.3 menunjuk gambar yang warna merah lah. Kalau kita nampak dekat sini, satu eksperimen yang dilakukan ke atas lapisan grafit nipis lah. Corak ini menyerupai corak pembelauan cahaya mulai bukaan membulat seperti yang ditunjukkan pada rajah 7.3. Hal ini secara langsung telah membuktikan hipotesis de Broglie tadi. Kita tengok corak pembelauan elektron di lapisan grafit nipis. Yang ini di bawah cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Berlaku pembelauan. Kalau kita nampak corak ini. Okey, ini hasil teknologi lah. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih besar tinggi dalam operasi mikroskop elektron berbanding antara imej yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron ditunjukkan dalam gambar rajah foto 7.4 yang ni lah. Kalau tengok sel darah bawah mikroskop cahaya nampak macam ni, tapi lebih menarik di bawah mikroskop elektron. Dibesarkan menjadi lebih jelas lah maksudnya. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana elektron mempunyai sifat kedualan gelombang dan zarah. Ingat, elektron mempunyai sifat kedualan iaitu gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang khusus untuk elektron. Cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu cahaya dan elektron masing-masing dikatakan sifat kedualan gelombang zarah. So apa contoh untuk contoh di sini yang kita nampak yang mempunyai sifat kedualan gelombang dan zarah adalah elektron
dan juga cahaya. Elektron dan juga cahaya mempunyai sifat kedualan gelombang zarah. Jadi sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah atom seperti proton dan juga neutron. So berdasarkan formula yang kita telah belajar dari awal tadi, tenaga cahaya E sama dengan HF. H adalah pemalar, Planck, dan gelombang hasil daripada formula C dengan F lambda, kita akan dapat tenaga cahaya E sama dengan Hc kali dengan lambda. Ini manipulasi formula. Kemudian menyelesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Kita ada tenaga tadi E sama dengan Hc bagi lambda. Kemudian andaikan N foton dipancarkan dalam sesaat, maka kuasa foton diberi jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa saat adalah E sama dengan NHF sama dengan NHc bagi lambda, di mana N adalah bilangan foton yang dipancarkan. Berkaitan dengan formula. Untuk lebih jelas dengan formula yang kita jumpa ni, kita tengok 3 contoh yang ada disediakan. Okey, contoh yang kamu jumpa ni dalam buku teks ada sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7 kali 10 kuasa 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan? Ingat, bilangan foton ni adalah N. Kita ingat formula yang ada N lah. Itu paling mudah. So, langkah 1 kita patuhi, langkah 2 kita patuhi dengan menyenaraikan maklumat yang diberi. Langkah ketiga kita kena pasti rumus yang ada. Yang ini P sama dengan NHc bagi lambda. Kita dapat tukar kepada N, bilangan foton, masukkan nilai yang telah disenaraikan dalam perkara 2 tadi. Kita akan dapat 1.76 kali 10 kuasa 20 per saat. Per saat. Itu dalam contoh 1. Penggunaan rumus jelas, mudah. Dalam contoh 2, penggunaan rumus juga P sama dengan NHc bagi lambda tadi. Soalannya adalah dengan panjang gelombang 670 nm. Ni ada imbuhan di sini, N negatif 9. Kat sini ada negatif 9. Kemudian cari bilangan foton yang terpancar ni 3.37 kali 10 18 sesaat. Yang ini dah bagi, yang ni dah dibagi, N nya telah dibagi. Berapakah kuasa output pen laser tersebut? Ni laser yang kita main itulah, yang budak kita tembak-tembak dinding, yang ada merah, yang keluar cahaya tu kan. Jadi apa yang berlaku? Pertama, tukarkan 670 nanometer ni, 670 kali 10 kuasa negatif 19, negatif 9 akan jadi 6.7 kali 10 kuasa negatif 7. Ni berlaku dalam matematik lah. Aku akan jumpa macam mana selesaikan. Bilangan foton tadi 3.37 kali 10 kuasa 18. Masukkan formula ni, gantikan dalam formula. Kita akan dapat NHc lambda. Masukkan dengan betul nilai H, nilai C dengan nilai M beserta dengan panjang gelombang. Kita akan dapat 1 watt. Maka powernya adalah 1 watt. Cukup mudah lah. Dan contoh yang terakhir untuk hari ini masih menggunakan formula yang sama tapi soalan yang berbeza. Kita tengok dekat sini, 100%, andaikan 100% daripada kuasa output mentor 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 kali 10 foton per saat, N. Ini adalah N. Ini adalah nilai N. Berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? Jadi kita ada P tadi, power 100 watt. Andaikan daripada kuasa, andaikan daripada ni maksudnya kali, tu keluar perkataan ni. Jadi 10 per 100 kali 100 dapat 10 watt lah. Dia masukkan formula yang telah dikenal pasti.
dengan maklumat yang telah dikenal pasti lebih awal tadi ke dalam formula, kamu akan dapat panjang gelombangnya adalah 581 nanometer setelah kamu tukar ni imbuhan 5.81 kali 10 kuasa negatif 7 kepada 581 kali 10 kuasa negatif 9 meter, iaitu bersamaan dengan 581 nanometer. So sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan murid-murid boleh cuba menjawab soalan pada muka surat 233 lah, yang berkaitan dengan praktis formatif 7.1. Ada 3 soalan dan kamu cuba buat dan hantar pada cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.